Okay, alright. So, hi. Hari ini anda akan bersama saya dalam kelas online. Ini adalah bersama tingkatan 1 Gamma SMK Raja Ali. Okay, so ini adalah tajuk nombor nisbah. So, hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama dalam nombor nisbah iaitu integer. Okay, jadi di akhir pembelajaran ini anda dapat mengenal nombor positif dan nombor negatif. Anda dapat memerihalkan integer, maksudnya beri maksud pada integer. Lepas tu anda boleh wakilkan integer pada garis nombor, membanding dan menyusun serta melakukan beberapa operasi aritmetik seperti penambahan, penolakan, pendarapan dan pembahagian. Sebenarnya anda dah belajar semua ni di sekolah rendah. Tapi kita upgrade a little bit. Di sekolah rendah anda belajar nombor bulat. Okay, ini yang anda belajar di sekolah rendah. Di sekolah menengah kita upgrade a little bit, kita masukkan integer. Itu beza dia. Okay, alright, so next. Okay, so ini adalah situasi. Okay, so cikgu bagi anda satu situasi. Okay, situasi berikut. Kita ada suhu di gurun dan kita ada suhu di glasier. Okay, so suhu di gurun kita beri satu titik tengah. Titik tengah adalah 0 darjah Celsius. Ini adalah titik tengah. Okay, suhu di gurun ini adalah lebih daripada 0 darjah Celsius ataupun 0 darjah Celsius. Dia adalah lebih. So, bila dah lebih, ini dikatakan suhu yang positif. Suhu yang positif. Okay. Nah, suhu di glasier adalah bawah 0 darjah Celsius. So, bila dia bawah 0 darjah Celsius, kita akan tulisnya sebagai negatif 10 darjah Celsius. Okay, sebab dia berada di bawah. Apa-apa yang lepas 0 darjah Celsius kita tulis positif. Kalau yang kurang dari 0 darjah Celsius kita tulis negatif. Itu beza dia. Okay. Nah, di sekolah rendah anda pernah belajar bab ni. Ini anda belajar di sekolah rendah. Nama dia adalah nombor bulat. Okay. Tetapi di sekolah menengah kita ada bahagian ini, kita ada penambahan. Okay, ini sebenarnya adalah nombor bulat tetapi kita ada simbol negatif di nombor bulat tersebut. Kita tambah simbol negatif di sana. Itu beza. Beza sekolah rendah dengan sekolah menengah. Sekolah rendah anda belajar setakat sini. Ini sekolah rendah. Okay, di sekolah menengah anda akan belajar yang ini, penambahan. Penambahan dia adalah bab ini. Integer yang negatif. Okay, so bila kita ada something yang negatif dengan positif, semua ini setakat di sekolah rendah anda belajar nombor bulat. Okay, yang ini pula nombor bulat yang negatif. Jadi kalau cikgu nak namakan semua ini namanya adalah integer. Jadi integer bermaksud semua yang berada di negatif dan semua yang berada di positif. Dia together. Okay, alright. Contohnya kita ada yang ni. Okay, kita ada contoh ni. Okay, contohnya ialah dalam gambar ni, ini ada dalam buku teks muka surat 3. Okay, dalam ini dia ada bagi beberapa jenis kartun. Okay, apa cikgu nak buat adalah cikgu akan bahagikan kepada 2. Cikgu akan kumpulkan dia berdasarkan kumpulan. Okay, so kita nak tengok apa dialog yang dia cakap. Okay, so dekat sini dia cakap negatif 2, negatif 3. Kami ialah integer negatif. So bermaksud cikgu akan tulis di sini. Sifar. Kami pun integer juga. Cikgu tulis sekali je lah. Okay, kami ialah integer positif 4 dan 6. So cikgu tulis dekat sini. Positif 7, positif 9. Kami ialah integer positif. Okay, so saya letak di sini. Kami bukan integer. So 1/2, negatif 3/4. Okay, lepas tu kami bukan integer untuk nombor-nombor yang berikut. So apa yang boleh anda nampak daripada sini? Okay. Daripada apa yang cikgu boleh nampak dari sini adalah kalau integer, dia adalah nombor bulat tetapi dia boleh jadi negatif ataupun positif. Termasuklah sifar. Okay, termasuklah sifar. Kejap cikgu. Right? Okay. Termasuk sifar. Sifar pun boleh dijadikan sebagai integer. Jadi cikgu boleh simpulkan di sini iaitu integer terdiri daripada nombor yang negatif dan juga nombor yang ada positif. Tetapi nombor-nombor itu mesti nombor bulat. Okay, dia mesti nombor bulat. Okay, kenapa? Sebab pecahan dan perpuluhan tidak boleh jadi integer. Okay, pecahan dan perpuluhan bukan integer. Walaupun dia ada negatif,
dia tidak diterima sebagai integer sebab dia dalam bentuk pecahan ataupun bentuk perpuluhan. Okay, alright. Satu lagi yang cikgu nak anda tengok, lihat adalah yang ni. Kita ada nombor 4 dan kita ada positif 7. Sebenarnya nombor 4 ini, nombor 4 ini cikgu boleh tulis dalam bentuk positif 4. Okay, kenapa ditulis 4? Sebab dalam matematik, positif 4 boleh dibiarkan sebagai 4. Okay, kalau you biarkan sebagai 4, memang sah, semua orang tahu 4 itu adalah positif 4. Contohnya positif 7, cikgu boleh tulis 7. Positif 9, cikgu pun boleh tulis 9. Kita akan tahu kalau dia nombor bulat sahaja, dia adalah nombor positif. Okay. Kenapa dalam soalan ni dia bagi positif 7, positif 9? Sebab dia nak anda tahu. Okay, dia nak anda tahu yang kalau positif, tak tulis pun tak apa. Tapi kalau negatif, kalau negatif ni mesti kena tulis. Positif tak kisah. Boleh? Okay, so next. Okay, ni contoh. Okay, contoh tentukan sama ada ini integer atau bukan. Okay, lagi sekali cikgu akan buat dua tempat lah, integer dengan bukan integer. So cikgu akan namakan ini sebagai integer dan ini ialah bukan integer. Okay, alright. So integer, kita lihat yang pertama. 15. 15 adalah satu nombor bulat. Tapi dia tak tulis positif atau negatif. Memang sah 15 ni positif. Tak perlu tulis pun tak apa, kita akan tahu. So 15 termasuk dalam integer. Okay, 23. 23 adalah integer sebab dia nombor bulat kan? Dia nombor bulat yang positif. Kalau nombor bulat yang negatif, dia akan tulis negatif di depan. Okay, negatif 3. Negatif tu dah okey dah cun dah negatif tu. Dah masuk lah kan integer. Tapi yang spoiler tu 3.4. Itu tak boleh sebab dia perpuluhan. So negatif 3.4. Okay, negatif 76. Okay, 76 ini memang nombor bulat. Tapi dia ada negatif di depan, jadi dia dikira sebagai integer. Now, sifar, lagi sekali, sifar adalah integer. Okay, 1/2 memang sah, bukan integer. 6 adalah integer. Okay, sifar perpuluhan 88. Dah tahu dah ada perpuluhan, jadi dia bukan integer. Okay, negatif. Negatif dah okey, cantik. Sorry, 4/5. Tak boleh. Okay, so 4/5 ni kena masuk dalam bukan integer. 301 dia adalah integer, dia nombor bulat. Okay, negatif 239 dia pun integer. Okay, boleh? So, cikgu recap balik. Setakat ini bukan integer ialah apa-apa yang ada pecahan ataupun perpuluhan, dia bukan integer. Boleh Okay, alright, next. Okay, kita lihat perwakilan atas garis nombor. Okay, tadi bila kita buat the first one, cikgu ada tunjuk sifar di tengah-tengah. Dan cikgu ada tunjuk kiri dengan kanan, suhu gurun dengan suhu glasier. Okay, sama. Sama untuk garis nombor. Okay, garis nombor selalunya di tengah-tengah adalah sifar. Okay, nombor-nombor yang positif akan ditulis di belah kanan. Ini ialah nombor positif. Boleh Okay, nombor-nombor yang negatif akan ditulis di belah kiri, nombor negatif. Saya rasa setakat ini anda tidak ada masalah untuk nombor positif. Okay, nombor positif kita mula macam ni. Kita ke sini, kita ke sebelah kanan. Tak ada masalah, cantik. Tapi nombor negatif, kebanyakan pelajar apa dia buat? Dia tulis macam ni, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tak boleh Tidak boleh tulis begitu. Anda tak boleh start dari sana. Anda kena start daripada sebelah kosong. Okay, daripada sebelah kosong. Jadi, apa saya akan buat adalah negatif 1 start sini, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Okay, lagi satu yang saya nak anda lihat. Okay, 1 adalah lebih besar daripada sifar. Betul kan? 1 ni adalah lebih besar daripada sifar. 2 adalah lebih besar daripada 1. 3 adalah lebih besar daripada 2. Betul? Okay. Untuk bahagian negatif, negatif 1. Okay, kita buat terbalik. Okay, kosong. Okay, kosong ni, sifar ni,
dia lebih besar daripada negatif 1. Okey, sifar lebih besar dari negatif 1. Kenapa? Sebab kalau saya tengok sifar datang dulu dekat sini. Negatif 1 dan sifar. Dia semakin meningkat. Boleh? Jadi sifar lebih besar daripada negatif 1. Kalau negatif 2, okey, kalau negatif 2, negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Dia semakin macam ni. Semakin ke sini, dia makin kecil. Nombor dia makin kecil. Kalau dekat sini pula, semakin ke sini, nombor dia makin besar. Dia makin besar. Okay, so yang ni dia semakin kecil. Jadi itu yang cikgu nak anda tengok. Cikgu nak anda tengok yang negatif 1 ni lebih besar dari negatif 2. Sedangkan di bahagian positif, 2 ni lebih besar daripada 1. Betul? Di bahagian positif. Tetapi di bahagian negatif ni, walaupun ada 2 dengan ada 1, tapi dia ada negatif, dia terbalik. Negatif 2 ni dia lebih kecil daripada negatif 1. Tu beza dia. Beza dekat bahagian negatif. Itu yang cikgu nak anda tengok. Okay, next. Kita akan lihat contoh. Okay, dekat contoh ni, apa yang kita akan buat adalah kita nak isi bahagian tempat kosong. Okay, sebelum kita isi bahagian tempat kosong, saya dapati bahawa nombor-nombor ini adalah nombor-nombor sifir 6. Ini adalah nombor-nombor sifir 6. Betul? Okay, semua ini anda pernah buat di sekolah rendah. Bezanya adalah di sekolah menengah ada negatif. Itu saja beza dia. Okay, so bermaksud sifir 6 maksudnya setiap ini beza dia adalah 6. Ini beza 6, ini beza 6, beza dia 6. Boleh? Okay, senang sekarang cikgu lukis. Lukis balik. Okay, ada berapa kotak? 4, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ini negatif 12, yang ini dengan ini. Okay, jadi kita ada negatif 12 di sini, bermaksud di sebelah sini dia akan semua yang negatif-negatif. Nampak sangat dia akan nombor negatif. Di belah kanan kita akan jadi nombor-nombor yang positif. Okay, sekarang cuba kita buat sifir 6. Sifir 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36. Betul? Okay, so sekarang negatif 12 di sini. Okay, cuba kita jangan kisah pasal negatif tu. Okay, sebelum 12 adalah nombor apa? Nombor 6. Jadi bermaksud di sini kotak ini ada nombor 6. Tetapi memandangkan dia ada negatif, jadi negatif. Boleh? Okay, sebelum nombor 6 ni adalah nombor apa? Mestilah nombor sifar. Jadi di sini adalah nombor sifar. Boleh? Okay, kalau bahagian negatif dia akan semakin menaik macam ni. Dia naik. Okay, kalau bahagian positif dia akan menurun. Dia akan menurun. Jadi lepas nombor sifar, ini adalah nombor 6. Jadi dah siap lah. Negatif 6 dengan 6. Okay, so 12. Sini adalah 12. Jadi nombor yang seterusnya adalah nombor 18. Tapi ini negatif. Nombor seterusnya adalah nombor 24. Negatif. Yang seterusnya negatif 30, sini negatif 36. Kalau anda lihat sifir 6 tetapi semua ada negatif. Itu saja beza dia. Boleh? So this is how you do garis nombor. Di sekolah rendah anda buat part ni. Ni part yang you buat di sekolah rendah. Di sekolah menengah kita akan buat yang ni. Yang sebelah sini. Okay, yang sebelah kiri. Alright, so itu ialah buat perwakilan nombor. Sekarang kita nak banding dan susun mengikut tertib. Anda dah belajar di sekolah rendah, kita ada dua jenis. Tertib menaik dengan tertib yang menurun. Menaik dan menurun. So menaik maksudnya dekat garis nombor kita, ni tertib menaik. Ni tertib menaik. Menaik adalah daripada nombor negatif sehingga ke nombor positif. Kalau tertib menurun, ni menurun. Menurun maksudnya daripada nombor positif sehingga ke nombor negatif. Okey, dan sifar akan berada di tengah-tengah nanti kalau ada sifar lah. Okey. So, A. Apa cikgu akan buat adalah cikgu akan tulis nombor dia nak tertib menaik kan? Okey, so tertib menaik maksudnya negatif to positif. So cikgu akan ambil nombor-nombor negatif dulu. Kita ada negatif 3, negatif 5, negatif 1. So, bila cikgu susun dalam garis nombor ni sifar. Betul? So, negatif 1 ke sini.
then negatif 3, baru negatif 5. Macam ni kita susun. Jadi apa akan berlaku adalah bila kita nak buat tertib menaik nanti, jawapan dia kena start dari negatif 5 dulu. So negatif 5, negatif 3, negatif 1. So dah settle untuk yang negatif. Anda boleh lukis garis nombor ni untuk kenal pasti, especially negatif. Yang positif ni saya rasa tak ada masalah lah yang positif. Yang positif dari sekolah rendah pun you dah tahu. Kalau tertib menaik dari nombor kecil ke nombor besar. Yang negatif, cikgu sarankan anda buat garis nombor ini untuk tentukan. Okay? Alright, so and then kita continue. Kita ada sifar, kita ada 2, kita ada 4, kita ada 6. Jadi ini adalah tertib menaik. Boleh? Okay, so kita lihat soalan B. Okay, kita nak tertib menurun. Menurun maksudnya daripada positif sampai ke negatif. Okay, so kita ambil yang positif dulu. Ini. Itu sahaja positif. Jadi bermaksud nombor yang paling besar ke paling kecil. So 5, 3, 2. So settle lah nombor positif. Okay, kita lihat nombor negatif. Nombor negatif, saya macam susah nak nampak dekat sana kan. So saya lukis dulu garis nombor. Okay, daripada garis nombor ni kita dapati kita akan tulis negatif 1 dulu. Baru kita buat negatif 2. Then kita buat negatif 4. Then kita buat negatif 5. Okay, so kalau tertib menurun bermaksud dari sini ke sini dia semakin menurun. Jadi cikgu kena sambunglah 5, 3, 2, sifar, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. So dia semakin menurun. Okay, jadi cikgu sarankan, tak ada sifar. Tengok cikgu lupa. Tak ada sifar. Mana ada sifar dalam soalan, so tak payah tulis sifar. Okay, sifar is hanya untuk cikgu punya nak tengok je dia akan start dari mana. Okay, so this is how you do tertib. How you susun tertib. So apa-apa pun yang bahagian negatif yang anda kena careful a little bit. Bila buat tertib, bahagian negatif tu tengok dulu macam mana you nak buat. So cikgu sarankan anda lukis garis nombor ni untuk anda tentukan. So kalau menurun dia macam ni lah, dia menurun. Kalau menaik dia macam ni. Ini menaik. Boleh? So banding susun ikut tertib. Okay, next. Ini last dalam bab integer. Kita akan buat operasi aritmetik. Okay, operasi aritmetik anda pernah belajar penambahan, penolakan, pendarapan dan pembahagian. Okay, jadi kita akan buat semua 4 ni. Kita akan start dengan penambahan dan penolakan. Okay, penambahan. Okay, kalau anda tambah, okay, anda kena tengok yang ni. Dia tambah dengan integer apa? Okay, tengok nombor yang seterusnya. Integer yang seterusnya. Dia tambah dengan integer apa? Dia akan tambah dengan integer positif atau integer negatif. Okay, so kalau kita tambah dengan integer yang positif, jadi dia akan bergerak tempat yang akan bergerak tu adalah ke sebelah kanan. Kalau dia tambah dengan integer yang negatif, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Berapa tempat dia kena bergerak depends on this number, nombor ni. Okay? Now, kalau penolakan dia terbalik. Okay, ini ialah tolak. Okay, ini ialah penolakan. Kita nak tengok dia penolakan membabitkan integer yang positif ke integer yang negatif. Okay, kalau integer yang negatif, integer yang positif, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Kalau integer yang negatif, dia bergerak ke sebelah kanan. Dia terbalik. Dia terbalik dengan penambahan. Penolakan is terbalik dengan penambahan. Jadi cikgu nak anda tengok benda tu. Sebenarnya kalau you boleh hafal penambahan ni, you boleh hafal benda ni, you dah boleh tahu penolakan is just terbalik sahaja. It's just terbalik. Terbalik maksudnya yang ni. Dia penambahan integer positif kanan. Ini penolakan integer positif kiri. Kalau yang ni, kalau yang ni penambahan integer negatif kiri. Tapi penolakan integer negatif kanan. Boleh? Okay, contohnya, soalan A. Okay, kita buat soalan A. Okay, soalan A. 8 tambah positif 3. Okay, jadi cikgu akan mula dengan 8 lah. 8, cikgu akan lukis macam ni, 8. Okay, kalau penambahan dan positif integer, saya kena gerak ke kanan. Berapa tempat saya kena gerak adalah 3 tempat. Jadi, 1, 2,
3. Saya akan stop di sini. Dan anda isi tempat kosong. Lepas 8, nombor apa? Nombor 9, nombor 10 dan nombor 11. Nanti jawapan bagi soalan ini akan menjadi positif 11. Tetapi cikgu ada bagi tahu kalau positif tak perlu tulis, boleh terus tulis 11 sahaja. Okay? Alright, kalau B, okay, 5 tambah negatif 2 bermaksud negatif ini saya kena bergerak ke kiri. Jadi cikgu akan tulis 5 di sebelah sini. Negatif 2. Negatif 2 maksudnya dia akan gerak 2 tempat tetapi di sebelah kiri. Jadi sebelum 5 adalah 4, sebelum 5 adalah 3. Jadi jawapan bagi soalan ini adalah positif 3. Dia masih dalam positif dia masih dalam positif sebab dia belum lepas sifar kan? Dia belum lepas sifar. Dia masih positif jadi cikgu boleh terus tulis 3. Boleh So first step is anda tengok dulu adakah dia positif? Adakah dia penambahan? Next step is tengok penambahan dengan integer apa. Adakah integer itu positif atau integer itu negatif? Itu second step. Kalau integer dia positif, you gerak ke kanan. Kalau integer negatif, you bergerak ke kiri. Okay, so kita lihat yang penolakan pula. Okay, untuk penolakan, okay, kalau dia integer positif, dia terbalik. Dia kena gerak ke kiri dulu. So bermaksud saya ada 2 di sini. Saya kena gerak ke kiri 4 kali. So 1, 2, 3, 4. Boleh? So 2, sebelum 2, 1, sebelum 1 sifar. Bila dah sampai sifar, sebelum dia adalah 1 tetapi negatif. 1 negatif, yang ni 2 dia jadi negatif. Anda kena tengok balik Okay, cikgu buat balik. Okay, bila ada 1, 2 sebelum 2 adalah 1, lepas tu dia sifar. Kurang daripada sifar dah already jadi nombor negatif. Bermula dengan 1, lepas tu 2. Jadi jawapan akhir 2 tolak positif 4. Jawapan dia adalah negatif 2. Jangan sesekali tulis 2 sahaja. Sebab ini negatif jadi negatif. Okay? Alright, soalan D. Okay, negatif 1. Okay, itu tak payah kisah. Negatif 1 ni tak payah kisah sangat. Sebab negatif 1 menandakan anda kena start di mana. Okay. Tolak negatif 4. Okay, 1 is dia penolakan. Okay, dia penolakan. Kalau negatif saya kena gerak ke kanan. Okay, saya tulis dekat sini. Okay, kalau yang ni saya kena gerak ke kanan. Yang ini saya kena gerak ke kiri. Okay, saya siap-siap saya tulis. Yang ni saya kena gerak ke kiri. Ini saya kena gerak ke kanan. Okay, so saya dah tahu dah saya kena gerak ke kanan. Sekarang saya get ready. Okay, so negatif 1. Saya nak gerak ke kanan berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okay, so negatif 1 lepas dia adalah sifar. Okay, ingat macam ni. Lepas dia adalah sifar. Then 1, then 2, then 3. Jadi dia stop dekat 3. Jadi jawapan anda untuk soalan ini adalah positif 3. Kita terus tulis 3. Kalau anda nak skip yang ini dan tulis 3 sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Boleh? Okay, so nanti bila dah dapat recording ni, anda boleh patah balik kepada section ini untuk anda revise balik macam mana nak buat. Okay, so next is pendarapan dan pembahagian. Yang ini memang kacang lah kita pendarapan dan pembahagian. Apa yang anda perlu tahu adalah kalau simbol dia positif darab dengan positif, jawapan adalah positif. Negatif darab negatif, jawapan dia adalah positif. Okay, negatif darab negatif, jawapan dia positif. Positif, positif, positif. Maksudnya kalau simbol yang sama, jawapan dia sentiasa positif. Cuba anda lihat bahagi. Bahagi, jawapannya sama. Tak ada beza langsung. Bahagi dengan darab. Sebab dia sama. Okey, dia sama. Bahagi dengan darab, kalau simbol dia sama, anda kena dapat positif. Tak kisahlah simbol darab ataupun bahagi. Tetapi, kalau dia simbol lain, positif, negatif, kena dapat negatif. Negatif, positif, kena dapat negatif. Bahagi pun sama. Positif, negatif, 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 positif, negatif. Maksudnya,
Kalau simbol lain, dia kena dapat jawapan negatif. Kalau simbol lain, jawapan dia negatif. Okay. Kalau dia sama, jawapan dia adalah positif kalau simbol dia. Okay. Kita lihat contoh 6. Okay. Contoh 6. Okay. Negatif 5 darab dengan negatif 4. Apa anda perlu buat ialah anda buat yang simbol dulu. Negatif darab negatif. So, saya akan dapat jawapan positif. Dah settle. Okay. Yang ni dah settle. Dah settle. Sekarang tengok nombor. Ni sifir ni. 5 darab 4. Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah 20. So, jawapan akhir adalah 20 sahaja. Positif tak perlu tulis. Senang kan pendarapan? Penambahan yang susah sikit. Penambahan dan penolakan. Pendarapan dan pembagian is just so easy. Okey, kita lihat soalan B. Negatif 6 darab 4. Okey, so sekarang kita nak tengok dia punya simbol. Negatif 6 ni simbol negatif. Kenapa 4 tu tak ada simbol? Ingat tak the first thing yang saya bagi tahu anda? Kalau nombor positif dia tak tulis positif. Sebab tu anda hanya nampak 4 sahaja. Sebenarnya 4 tu adalah positif. Okay, so negatif kita darab dengan positif. Jawapannya adalah negatif. Lepas tu kita dah settle dah. Kita akan buat yang 6 darab 4 which is jawapan negatif 24. Negatif 20. Negatif tu jangan padam. Okay, dia kena ada negatif. Boleh? Okay, soalan C. Kita lihat 6 bahagi dengan negatif 2. Okay, kita buat simbol dulu. Okay, 6 ini dia tak ada simbol. Bermaksud ini adalah negatif. Ini adalah positif. Maafkan saya. Ini adalah positif. Okay, so sekarang kita lihat simbol. Positif darab negatif. Jawapan dia adalah negatif. Bagus. 6 bahagi 2. Ini kalau tak tahu, patah balik sekolah rendah. 6 bagi 2 adalah 3. So, jawapan dia negatif 3. Dan soalan yang terakhir, soalan D. Negatif 12 bahagi dengan negatif 2. Okey, kita lihat simbol dulu. Simbol yang sama, negatif dan negatif. Jawapan dia adalah positif. Lepas tu kita lihat nombor 12 dengan nombor 2. 12 bagi 2, jawapan dia adalah 6. Positif 6, cikgu dah pesan tak perlu tulis positif, boleh terus tulis 6. So, dapatlah jawapan dia. Okey, so untuk pendarapan dan pembahagian, dia hanya ialah yang ni. Ini yang anda kena tahu. Kalau simbol dia sama, bila anda darab atau bahagi, jawapan dia positif. Kalau simbol dia lain, anda darab atau bahagi, jawapan dia negatif. Itu yang anda kena tahu. Okey, alright. Sekarang adalah kita nak lihat gabungan operasi. Gabungan operasi bermaksud kita ada semua tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, tapi kalau anda ada kurungan, buat kurungan terlebih dahulu. Lepas tu baru pilih darab atau bahagi. Lepas itu baru buat tambah ataupun tolak. Itu cara macam mana nak buat. Okay, kita lihat soalan A. Soalan A ini dia ada kurungan. Jadi saya kena selesaikan yang dalam kurungan. Anda boleh tulis benda ni di tempat lain pun boleh. Negatif 2 tambah 3. Okay, kita ada negatif penambahan. Okay, ini adalah penambahan. Negatif 2 ni tambah 3. Bermaksud negatif 2 tambah dengan positif 3. Macam ni. Ni nombor 3 ni adalah positif kan? Positif 3. Bermaksud bila cikgu buat ni, negatif 2 penambahan integer positif dia bergerak ke sebelah sini. 1, 2, 3. Jadi negatif 2, negatif 1, sifar 1. So jawapan dia akan jadi 1. So jawapan dalam kurungan tu akan jadi negatif 8 kita darab dengan 1. Itu jawapan dalam kurungan. Okay. So sekarang 1 ini adalah nombor positif. Ini adalah darab, betul? So kalau darab, negatif, positif, jawapan dia adalah negatif. 8 darab 1, jawapan dia adalah 8. So negatif 8. Itu jawapan akhir. Okay, alright, kita lihat soalan B. Okay, soalan B, okay, kita ada kurungan ni. Kita ada yang ni. Okay, kalau dia tulis 7 negatif, dia tulis 2 dan negatif 3 macam ni, maksudnya adalah 2 darab negatif 3. Itu maksudnya. Okay, tanpa ada darab, saya boleh tulis begini pun. Tapi
Saya nak pecahkan dia, saya nak tulis darab. Saya nak anda tahu that 2 kurungan negatif 3 boleh ditulis seperti ini. Okay, jadi ini adalah darab, kita kena pastikan kedua-duanya ada simbol. 2 itu tak ada simbol, jadi saya kena tambah, saya kena letak positif. Okay, sekarang positif, negatif, jawapan dia negatif. 2 darab 6 ialah 2 darab 3 ialah 6. So jawapan dekat sini adalah negatif 6. Okay, sekarang cikgu nak tulis balik. 7 tambah negatif 6. So setakat apa yang kita belajar, kalau dia penambahan dan integer yang negatif, saya kena gerak ke sebelah kiri. Sebab dia ada penambahan integer negatif. So 7 ini, dia start dengan 7, saya kena gerak 6 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So jawapan akhirnya akan menjadi 1. Cikgu tak tulis positif. Okay, sebab saya dah tahu dah benda tu is just 1. Boleh? Okay, soalan C. Okay, kita lihat soalan C. Yang ini kurungan dia hanya yang ni. Tapi kita kena tengok. Kita kena buat tolak dulu ke, kita kena buat bahagi dulu ke, kita kena buat tambah dulu. So kalau ikut kita punya peraturan, kita kena buat darab atau bahagi baru kita boleh buat tambah atau tolak. So bermaksud cikgu akan buat begini dulu. Cikgu akan buat 12 bahagi negatif 2 dulu. So 12 bahagi negatif 2. Cikgu akan buat yang tu dulu. Okay, 12 ini dia tak tulis simbol jadi dia positif. Okay, so positif, negatif, jawapan U negatif. 12 bagi 2, jawapan U 6. So cikgu dah buat dah 6. Okay, sekarang cikgu tulis balik Okay, 4 tolak, jawapan ni negatif 6. Okay, ni jawapan dia negatif 6 Tambah, lepas tu kita ada negatif 1. Boleh? Okay, cikgu buat satu persatu. Cikgu buat yang ni dulu. Ini dulu. Ini dulu. So 4 ni penolakan dan integer yang negatif. Penolakan integer negatif. Jadi cikgu kena bergerak ke sebelah kanan. Penolakan integer negatif. Bermaksud 4, kita start dengan 4, gerak 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh? So saya akan dapat jawapan dia 10. So sini yang ni jawapan dia adalah 10. Tambah dengan negatif 1. So bermaksud yang ni adalah penambahan. Okay, cikgu guna highlighter lain. Penambahan tapi integer negatif, jadi cikgu kena bergerak ke sebelah kiri. Bermaksud sini adalah 10, gerak ke kiri 1 kali, jadi ini adalah 9. Jawapan akhir anda akan menjadi positif 9, kena tulis sebagai 9. Itu jawapan dia. So kena buat satu persatu. Anda kena buat one by one. So the first step is kena buat yang cikgu pilih yang bahagi. Kena buat bahagi dulu. So cikgu pilih daripada 12, cikgu tak ambil yang tolak ni. Cikgu pilih 12 je. 12 sampai bahagi negatif 2. Buat yang tu dulu. Lepas tu apa cikgu buat? Cikgu gantikan jawapan dia kat sini. So yang ni, yang sepenuh-penuh ni akan menjadi negatif 6. So 4 tolak negatif 6 tambah negatif 1. So buat bahagian yang pertama ni, okay, 4 tolak negatif 6. First is tentukan dulu dia penolakan atau penambahan. Itu step pertama. Okay. Step pertama anda adalah anda kena tentukan dia penolakan atau penambahan. Step yang kedua adalah tentukan dia adalah integer positif atau negatif. Step ketiga adalah tentukan dia akan gerak ke kanan ataupun ke kiri. Itu step dia. Okey, so bila cikgu dah tentukan, cikgu akan gerak ke kanan, cikgu dapatlah jawapan untuk bahagian nombor 10. Boleh? Okey, kita lihat yang last sekali. Okey, the last one, soalan D. Soalan D ni dia rumit sikit sebab dia ada macam pecahan kan. Okay, nama lain pecahan, nama lain juga adalah bahagi. Okay, dia adalah bahagi. Pecahan adalah juga boleh dikatakan bahagi. So apa cikgu akan buat? Cikgu akan selesaikan yang atas
Yang ni dengan yang dekat bawah ni cikgu selesaikan asing-asing dulu. Okay, so cikgu akan buat negatif 12 tambah negatif 16. First is dia adalah penambahan. Dan dia adalah negatif 16. Bermaksud yang ini akan menjadi, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Ke kiri 16 kali. Oh, ni panjang ni. Kiri 16 kali. So, negatif 12. Cikgu akan bergerak ke kiri 16 kali. So, bila bergerak ke kiri 16 kali, cikgu akan dapati, cikgu akan stop dekat negatif 28. 28. Okay, so jawapan dekat atas adalah negatif 28. Okay, kita lihat yang bawah pula. Negatif 22 tolak dengan negatif 24. Okay, ini adalah penolakan tetapi integer negatif. Bermaksud kita kena gerak ke sebelah kanan. Boleh? So negatif 22 gerak ke sebelah kanan 24 kali. Sebenarnya kalau anda fikir balik, saya kena gerak ke kanan 24 kali. Kalau saya gerak sampai ke nombor sifar, ni adalah 22 kali, betul tak? Cuba fikir. Kalau saya gerak sampai ke sifar, ini adalah 22 kali. Saya nak 24 kali. Jadi saya kena tambah lagi. Ini akan menjadi 22 tambah lagi 2. 23, 24. So nanti jawapan saya adalah positif 2. Macam tu. Okay, cuba fikir balik. Okay, alright. So, ini jawapan dia adalah positif 2. So, tadi kita dah dapat dah jawapan dekat atas adalah negatif 28. Jawapan dekat bawah adalah positif 2. Cikgu dah bagi tahu pecahan nama lain juga adalah bahagi. Cikgu boleh tulis negatif 28 bahagi dengan positif 2. Cikgu boleh tulis macam ni pun. Boleh. Okay, so bahagi. Okay, tengok dulu simbol negatif positif, dia akan jadi negatif. 28 bagi 2, dia akan jadi 14. So, ini jawapan akhir. Negatif 14. Okay, alright. Kalau ikutkan, you boleh buat je dalam kalkulator semua-semua ni. Boleh je terus dapat jawapan. Tapi, dalam PT3, anda kena buat jalan kerja. Jalan kerja tak ada, tak gunalah you guna kalkulator pun. Boleh? So, ini jalan kerja anda. Mungkin nampak rumit, mungkin nampak besar. Macam tadi tu, negatif 16, negatif 24 tu nampak macam besar. Tapi cuba fikir secara logik apa yang akan berlaku. Yang ni, kalau katakan 12 dengan 16, kenapa cikgu terus boleh dapat negatif 28? Sebab cikgu dah fikir dah, yang ni akan, nombor dia akan semakin tambah pun. Nombor dia akan semakin tambah. Tapi dia ada nombor negatif je. Dia ada simbol negatif je dekat depan. Tu je beza dia. Jadi saya kena tambah ni 16 kali. Tapi nanti saya tambah, saya masukkan simbol negatif. Simple. Logik macam tu. Okay, macam yang kat bawah ni, negatif 24. Saya dah tahu benda ni bergerak ke kanan. 24 kali. Sampai ke nombor sifar ini, dah 22. Boleh jimat masa. Tak payahlah saya nak tulis 22 benda ni. Tak payah saya tulis 22. Cuba fikir. Okay, so saya nak 24, 22, 23, 24. So saya akan stop dekat nombor 2. Boleh? Okay, so kita dah already belajar semua ni. Okay, cikgu patah balik. Kita dah already fahami apa dia integer. Okay, so kita dah klasifikasikan integer. Iaitu kalau yang pecahan dengan perpuluhan dia bukan integer. Walaupun dia ada nombor negatif, tak kisah. Pecahan, perpuluhan, dia bukan integer. Lepas tu kita belajar bagaimana kita nak susun atas garis nombor. Kalau negatif, anda tulis ke belah sini. Macam tulisan Jawi. Anda akan tulis ke belah dari kanan ke kiri, betul? Sama, nombor negatif pun sama. Kita akan tulis begitu. Lepas itu kita akan juga banding dan susun mengikut tertib. Tertib menaik, maksudnya dari nombor yang positif sampai ke nombor yang tertib menaik nombor yang negatif sampai ke nombor positif. Kalau tertib menurun, positif tu negatif. Lepas tu kita belajar penambahan dan penolakan. Penambahan ni, kalau penambahan senang. Kalau integer positif, you bergerak ke kanan. Kalau integer negatif, you bergerak ke kiri. Penolakan ni dia terbalik daripada penambahan. You kena ingat benda tu je. Penolakan is terbalik daripada penambahan. Okay, kalau integer positif, dia kiri.
Kalau integer negatif dia kanan. Okey. Ni paling senang ni, pendarapan pembahagian. Anda hanya kena tengok simbol dulu. Kalau simbol yang sama, dia akan jadi positif. Kalau simbol yang lain, dia jadi negatif. Lepas tu kita darab atau kita bahagi dua nombor tu. Okey, lepas tu kita ada gabungan operasi. Okey, gabungan operasi is ikut dia punya peraturan. Peraturan dia adalah kena buat kurungan dulu. Lepas buat kurungan, baru pilih yang ada darab dengan bahagi, baru buat yang ada tambah atau tolak. Okey, kalau macam soalan nombor 6 ni, dia tak ada kurungan. Dia ada kurungan tapi dalam kurungan tu dia tak ada operasi. Operasi maksudnya macam ni. Ini operasi. Dia tak ada operasi. Okey, dia hanya setakat macam ni je. -2, -1. Jadi ini tidak dikira sebagai tanda kurungan. Okey, jadi apa saya buat? Saya tengok yang seterusnya, darab atau bahagi. Okey, dalam soalan ni ada bahagi. Jadi saya akan buat bahagi di mana dari sini sampai ke sini bahagi dia. Jadi cikgu buat yang bahagi dulu. Okay, lepas tu cikgu dapatkan jawapan bahagi. So dia akan jadi 4 tolak -6 tambah -1. Cikgu buat satu persatu lah dari kanan sampai ke dari kiri sampai ke kanan. Tambah dengan tolak, anda tak perlu pilih yang mana satu datang dulu. Buat je dari kiri sampai ke kanan. Darab dan bahagi, kiri sampai ke kanan. Yang ni. Kiri sampai ke kanan. Tak perlu pilih antara darab dengan bahagi. Yang mana kena buat dulu. Tambah dengan tolak, yang mana kena buat dulu, tak payah pilih. Buat je kiri sampai ke kanan. Boleh? Okey, so lepas anda belajar semua ni, ini homework anda. Okey? Cikgu beri anda dalam masa seminggu. Okey, jadi buat atas kertas ataupun guna buku latihan. Okey? Cikgu tak kisah, tapi buku latihan yang ada garis panjang-panjang, cikgu lebih suka yang itulah buku latihan. Okey? So buat homework, ini adalah homework anda. Okay, ambil screenshot, take a screenshot homework anda. Okay, dah. So saya rasa anda dah ambil screenshot dan itu saja untuk hari ini. Okay, jadi video YouTube ni memang akan ada di YouTube, jadi anda boleh datang dan tengok. Tengok lagi sekali apa yang anda tak faham. Okay, itu saja kelas. Bye-bye. See you next time.